Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan perbentangan yang bertajuk beban taklif kepada manusia, pilihan ataupun paksaan. Yang pertama sekali, apakah maksud taklif? Mari kita rungkaikan dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, perkataan al-taklif berasal daripada perkataan al-kulfah yang bermaksud penat, al-ta'ab, dan sukar iaitu al-masyaqqah. Ia dapat dimaksudkan dengan membebankan sesuatu dengan sesuatu atau mengemukakan perintah melakukan sesuatu yang membebankan. Juga, ia dapat didefinisikan sebagai memenatkan dan menyukarkan ataupun meletakkan seseorang dalam kesulitan. Dari segi istilah pula, al-taklif merujuk kepada perintah al-amru dan larangan al-nahi oleh sebab perkara-perkara yang diperintahkan untuk dilakukan adalah memenatkan dan menyukarkan. Dan pada kebiasaannya, tidak disuruh untuk melakukannya. Ia juga dapat ditarifkan sebagai suatu perintah yang diwajibkan atas seseorang mukallaf untuk melakukan sesuatu yang sukar baginya. Secara ringkasnya, al-taklif dapat disimpulkan dari segi terminologinya sebagai sesuatu perbuatan, larangan yang membebankan, menyukarkan dan memenatkan untuk dilakukan oleh seseorang mukallaf. Seterusnya, mari kita lihat kepada pembahagian taklif. Secara umumnya, hukum taklif terbahagi kepada 3 kategori, yakni perintah, larangan serta hukum pilihan, iaitu sama ada melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Daripada ketiga-tiga kategori tersebut, para ulama pula membahagikannya kepada 5 bahagian, iaitu haram, wajib, sunnah, makruh serta harus. Dalam konteks perbincangan ini, konsep al-taklif dalam Islam boleh dibahagikan kepada 2 bahagian seperti berikut. Pertama ialah taklif ma la yutaq, iaitu kewajipan di luar kemampuan, iaitu merujuk kepada sesuatu yang membebankan, menyukarkan dan memenatkan seorang mukallaf tanpa diberikan sebarang pilihan dan kebebasan. Ia berkaitan dengan ketetapan Allah SWT yang sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah SWT. Kedua ialah taklif ma yutaq, iaitu kewajipan dalam kemampuan. Ia merujuk kepada sesuatu perbuatan, larangan yang membebankan, menyukarkan dan memenatkan untuk dilakukan oleh seseorang mukallaf. Ia berkaitan dengan ketetapan Allah SWT, tetapi manusia diberikan pilihan dan kebebasan sama ada untuk melakukannya atau meninggalkannya. Seterusnya beralih pula kepada pendapat ulama. Ulama yang pertama adalah Al-Ash'ari, di mana beliau berpendapat bahawa Tuhan berkuasa mutlak dan tidak ada perkara yang wajib baginya. Seterusnya, Tuhan berbuat sekehendaknya, di mana jika dia memilih untuk memasukkan seluruh manusia ke dalam syurga, maka tidaklah dia tidak berlaku adil, ataupun jika dia berkehendak ingin memasukkan seluruh manusia ke dalam api neraka, tidaklah dia kerana bersikap zalim. Pendapat ulama yang kedua adalah pendapat daripada Al-Ghazali, di mana Al-Ghazali berpendapat bahawa Tuhan harus membuat apa yang dikehendakinya, di mana dia dapat mengeluarkan hukum jika dia mengkehendakinya. Dia juga dapat menyiksa atau menguji orang yang berbuat baik jika dikehendakinya, dan dia juga boleh memberikan upah ataupun rezeki kepada orang kafir jika dikehendakinya. Seterusnya beralih pula kepada kesan taklif. Yang pertama adalah istiqamah, di mana istiqamah ialah taat asas atau teguh pendirian, di mana dia tidak terpengaruh dengan situasi yang berkembang dan tetap dengan pendirian yang ada padanya sebelumnya. Sikap istiqamah dapat memberikan hasil yang luar biasa, di mana ianya hilang rasa kecemasan dan ketakutan serta kesedihan dengan keberhasilan yang akan dicapai. Seterusnya, kesan taklif adalah tawakal, di mana tawakal bermaksud sikap menyadarkan diri hanya kepada Allah SWT.
Tawakal merupakan pekerjaan jiwa dan hati. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjamin segala kecukupan orang yang bertawakal kepadanya dan menyempurnakan segala urusan mereka. Apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti terjadi dan apa yang dikehendaki olehnya pasti akan terlaksana. Sikap tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sikap bergantung dan berserah diri kepada kekuasaannya. Seterusnya, kesan taklif adalah sabar, di mana menahan diri dan mengendalikan jiwa. Al-Ghazali mengatakan kesabaran yang dimiliki manusia menghasilkan sikap aktif dalam beberapa perkara, iaitu sentiasa bersikap taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sentiasa berusaha menghindarkan diri daripada tindakan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang ketiga, tetap teguh, optimis dan tabah dalam menghadapi perkara yang secara lahiriahnya tidak menyenangkan. Kesimpulannya, Allah telah menetapkan segala sesuatu berdasarkan keadilan dan kesaksamaannya, yakni kerana Allah itu maha adil dan saksama. Terdapat dua bentuk al-taklif, iaitu taklif ma la yutaq, iaitu di luar kemampuan manusia, dan taklif ma yutaq, iaitu dalam kemampuan manusia. Bagi taklif ma yutaq, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bebanan, tanggungjawab dan kewajipan berdasarkan kemampuan, keupayaan serta kesanggupan masing-masing. Dengan taklif ma yutaq, setiap manusia pasti akan dipertanggungjawabkan, dipersoalkan serta dibalas dengan balasan baik maupun buruk dengan adil dan saksama di hari akhirat kelak. Manakala taklif ma la yutaq pula tidak dipertanggungjawabkan oleh Allah kepada manusia kerana ia berada di luar kemampuan manusia. Oleh itu, ia pasti tidak akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, bagi menjawab persoalan bagi tajuk yang diberikan kepada kami, taklif ialah bersifat paksaan jika ia merupakan di luar kemampuan manusia, iaitu taklif ma la yutaq. Ia pula bersifat pilihan jika manusia tersebut diberikan pilihan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu suruhan atau larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun, kita semua tahu bahawa dalam Islam sentiasa akan ada kemudahan atau rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya bagi memudahkan urusan kehidupan seharian mereka. Oleh itu, kita perlu yakin bahawa segala yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti baik dan tidak ada sesuatu pun yang datang daripadanya adalah tidak baik. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.